Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, senantiasalah kita memanjatkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Hampir setiap kali ketika kita memulakan ceramah, saya sering memperingatkan bahawasanya nikmat Allah itu tidak akan dapat kita balas sekalipun dilipat gandakan usia kita. Untuk kita beribadah sebagai tanda berterima kasih kepada Allah tidak akan dapat kita tebus kesalahan kita. Sebab itu bukan hanya menuntut kepada peringatan kepada tuan-tuan, tetapi itu adalah merupakan peringatan kepada kita juga. Kerana orang yang memberi perkataan tidak terlebih baik daripada orang yang mendengar. Itulah sifat yang sepatutnya pada setiap manusia, kerana merendah diri adalah merupakan salah satu sifat daripada sifat-sifat mahmudah. Maka kita kerjakan sifat-sifat mahmudah untuk mendapatkan keredaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Seorang sahabat yang namanya Suhaib bin Sinan adalah merupakan asalnya seorang hamba orang Parsi yang ditawan oleh orang Rom, kemudian itu dijual sebagai budak kepada orang-orang Arab. Akhirnya dia sampai di Mekah. Di dalam kehidupan yang sangat panjang penuh dengan onak dan duri, dia sempat mempelajari banyak daripada kisah-kisah hidup dan dia mahir di dalam berniaga. Yang akhirnya apabila dia itu mengikut seorang tuan daripada orang Arab di Mekah, dia belajar berniaga yang akhirnya dapat pembebasan diri. Dia berniaga sampai jadi kaya. Kemudian apabila dia sudah bebas sebagai seorang hamba, dia memeluk agama Islam, menyahut seruan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa saja yang diajarkan oleh Muhammad dia mendengar dengan tekun, dan dia merasakan bahawasanya agama ataupun risalah yang dibawa oleh junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah merupakan yang paling terbaik, yaitu dibandingkan dengan apa yang disembah oleh orang-orang kafir Quraisy ketika itu, yang menyembah berhala yang diperbuat daripada batu dan kayu. Dia tahu ketika dia memeluk agama Islam adalah merupakan satu cabaran, nanti dia akan ditentang oleh orang-orang Quraisy. Dan dia menyahut seruan itu. Dia merupakan seorang yang mahir bermain senjata, yang akhirnya sampailah ketikanya Rasulullah sudah 13 tahun berdakwah di Mekah, mau berhijrah ke Madinah, dan dia ingin sekali supaya dapat berhijrah bersama ke Madinah. Tetapi dia dihalang oleh orang-orang Quraisy, dan Rasulullah serta Abu Bakar sempat meninggalkan Mekah pada malam hari tanpa Suhaib bin Sinan. Oleh kerana kepintaran dia mengatur kata-kata dan bertikam lidah dengan orang-orang Quraisy, dia sempat melarikan diri dan mengikut jalan yang berbeza dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Tapi nasib beliau kurang baik. Orang-orang Quraisy mengerahkan tenteranya ataupun orang-orang yang masih percaya dengan agama berhala sempat menemui Suhaib bin Sinan. Hampir dia dibunuh. Tapi dia kata, nanti dulu sebelum kamu bunuh aku. Kalau kamu nakkan kekayaan, aku akan tebus dengan kekayaan aku, dan bebaskanlah aku supaya aku berhijrah ke Madinah bertemu dengan Rasulullah. Jadi mereka bertanya, atas jaminan apa yang engkau ini untuk kami lepaskan? Atas jaminan aku akan memberitahu di mana tempat harta yang aku simpan. Kamu tahu aku hidup di kalangan kamu, dan aku telah berjaya di dalam kehidupan aku mengumpulkan banyak harta. Tapi kamu tidak pernah tahu di mana harta yang aku simpan. Jadi kata dia, baiklah aku akan memberitahu di mana letaknya harta aku dengan satu syarat, aku dibebaskan.
Kisah ini adalah untuk mengajarkan kepada kita bagaimana orang yang telah menebus hartanya, iaitu mengeluarkan hartanya semata-mata kerana sayang keimanannya. Dia tidak heran hilang harta yang telah dikumpulkan. Dia tidak heran kalau dia berhijrah dengan sehelai sepinggang, asalkan keimanannya utuh, keimanan itu masih teguh, dan dia dapat berdamping bersamaan dengan junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang dikatakan orang yang senantiasa memperkaya dirinya, bersifat mahmudah, sifat yang baik. Dia menggunakan harta bendanya kepada jalan yang diredai oleh Allah. Tinggal sekarang kita, bagaimana tindakan kita terhadap harta yang kita kumpulkan? Adakah kita jalankan kepada yang diredai oleh Allah, ataupun kita mempergunakannya untuk memuaskan hawa nafsu kita? Adakah benda-benda yang tidak perlu yang sepatutnya kita perlu tetapi kita suka untuk memilikinya? Sudah ada satu rumah, buat lagi satu rumah. Kadang-kadang orang ada rumah lebih daripada satu, tetapi yang diduduki hanya satu saja. Orang sekarang boleh mengatakan bahawasanya itu investment. Investment untuk mendapatkan kekayaan. Lalu ke mana kekayaan itu akan diserahkan? Di mana kekayaan yang bakal kita salurkan daripada hasil yang kita sudah investment? Ini nanti kita akan ditanya oleh Allah. Ingat beberapa tahun yang lalu, kerana saya sudah ada di sini 4 tahun, saya pernah mengatakan bahawasanya amanah yang diberikan oleh Allah kepada kita akan ditanya. Di mana amanah itu telah Allah Ta'ala berikan kepada gunung, kepada dunia, kepada bumi, tetapi tidak ada satu pun yang mengambilnya, tetapi manusia yang telah menerima amanah tersebut. Ulama selisih pandangan. Ada yang mengatakan amanah itu adalah solat. Ulama-ulama tasawuf lagi buat lagi pandangan-pandangan yang berbeza, iaitu sifat-sifat ijabiah Allah yang telah kita diamanahkan oleh Allah. Kudrat, iradat, ilmu, hayat, sama, basar, kalam. Ini adalah merupakan sifat-sifat ijabiah Allah Ta'ala yang telah memberikan kepada kita, dan akan dipertanggungjawabkan apa yang kita kerjakan daripada sifat-sifat ijabiah kita ketika nanti kita berhadapan kepada Allah. Apa yang kita nak katakan? Tangan yang berusaha untuk mendapatkan kekayaan dunia, tangan ini juga yang telah menyalurkan kepada yang tidak diredai oleh Allah. Padahal ketika itu tidak ada satu pun yang boleh menyaksikan kebenaran dan kesalahan kita. Semata-mata itulah sifat ijabiah yang akan bersaksi kepada Allah. Tangan apa yang kerjanya, mata apa yang memandangnya, telinga apa yang didengar, tidak ada satu pun yang dapat kita nafikan. Semuanya akan diberitakan oleh Allah, dari yang sebesar-besarnya sampai yang sekecil-kecilnya. Lalu apa bekal kita? Apa hujah kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kita menerima sifat ijabiah Allah, tapi kita tidak memeliharanya. Itulah yang senantiasa kita memberi peringatan. Sudah kita katakan tidak kepada tuan-tuan, tetapi kepada diri kita sendiri. Dan itulah juga yang telah diberikan ajaran daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa gunanya diturunkan Islam? Adalah untuk memperingati semula Tuhan yang satu, Wahidul Qahar, yang telah memberikan sifat-sifat ijabiah itu kepada kita, dan kita akan berhadap kepadanya bila-bila masa saja kalau dikehendaki oleh Allah Ta'ala. Kerana umur bukan milik kita, umur adalah milik Allah. Hari ini kita punya nama, esok kita sudah berubah jadi mayat. Maka berwaspadalah supaya kita sama-sama dapat nanti membawa bekal. Kerana alam barzah adalah merupakan satu perjalanan yang amat jauh. Dia akan diukur dengan sejauh mana amal yang kita kerjakan di muka bumi ini. Kalau banyak amal kebaikan, sedikit rasanya kita sudah sampai kepada akhir penghabisannya, yaumil qiyamah. Tetapi kalau amal kita sedikit, malah kejahatan yang kita buat, maka kita akan menantikan yaumil mahsyar, sangat jauh keadaannya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menggolongkan kita, meletakkan, menggantungkan hati kita kepada rumah Allah ini, senantiasa kita beribadah,
ingat mengingatkan antara satu sama lain, kerana itu adalah merupakan sifat-sifat terpuji daripada umat Muhammad. Kita kembali kepada menyambung apa yang telah Rasulullah terima selepas daripada wahyu pertama, kemudian tu sampailah kepada wahyu yang selanjutnya, yang di dalam Al-Quran menyatakan, ya ayyuhal muddathir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir. Wahai orang yang berselimut, sebagaimana yang kita sudah ceritakan bagaimana Rasulullah terperanjat apabila menerima wahyu yang pertama, kemudian tu dia pulang dan minta diselimutkan oleh istrinya, dan dia rasa sangat ketakutan kerana itu adalah merupakan pengalaman yang tidak pernah dilalui. Kemudian datang lagi wahyu, wahai orang yang berselimut, kum fa'anzir, bangunlah kamu untuk memberi peringatan, kerana bukan sekarang masanya untuk berbaring. Menunjukkan risalah Rasulullah untuk disampaikan, walaupun ketika itu belum ada perintah yang untuk menyampaikan kepada orang luar, tetapi fa'anzir, memberi peringatan kepada yang terdekat, iaitu keluarganya, orang-orang yang dikenal sekitarannya. Wa rabbaka fakabbir, maka Tuhan kamu itu kamu besarkan, wa thiyabaka fatahhir, dan pakaian kamu sucikan. Rasulullah bangun, terfikir di dalam hatinya, kepada siapa yang hendak aku dakwah, kepada siapa yang hendak aku ajak untuk percaya kepada apa yang telah aku terima, yang sebagaimana sudah kita jelaskan, iaitu saudaranya Sayyidatina Khadijah yang beragama Nasrani mengatakan yang datang kepada Rasulullah adalah namus, iaitu nama lain daripada malaikat Jibril. Dan saudara Sayyidatina Khadijah mengatakan, barang siapa yang mendapat wahyu daripada Jibril, wahyu daripada namus, nescaya orang ini akan dibenci oleh umatnya, oleh orang yang tinggal bersamanya. Rasulullah teringat keadaan yang demikian, tapi Allah Ta'ala sudah mendidik Rasulullah supaya berani berhadapan dengan apa yang telah dia terima, iaitu menjalankan tugasnya untuk berdakwah, membawa orang kepada menyembah Allah. Sudah tentu di dalam hal ini, iaitu Sayyidatina Khadijah, orang yang paling dekat dengan Nabi, orang yang paling disayangi, isteri yang paling dicintai, setentunya dialah orang yang pertama yang menyahut apa yang Nabi serukan. Jadi Sayyidatina Khadijah adalah merupakan wanita pertama yang menyambut seruan Rasulullah. Kemudian tu anak angkatnya Zaid bin Harisah. Kita tahu Zaid bin Harisah adalah asalnya seorang hamba. Dia tinggal di sebahagian utara Jazirah Arab yang telah ditawan oleh gerombolan orang-orang jahat dan telah dijual sebagai hamba di pasar Ukas. Kerana ketika itu di Mekah ada 2-3 pasar, yang sangat termasyhur adalah pasar Ukas, kerana di situ ada jual hamba, jual sahaya. Jadi beliau telah dibeli oleh anak saudaranya Sayyidatina Khadijah yang namanya Hakim bin Hazam. Hazam adalah saudara Sayyidatina Khadijah yang lahir daripada satu ayah, Khuwailid. Kerana Khadijah binti Khuwailid, Hazam pun bin Khuwailid. Jadi anaknya Hazam itu adalah Hakim. Hakim lahir 5 tahun sebelum kelahiran junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW. Dia baik dengan Sayyidatina Khadijah, sekaligus apabila Sayyidatina Khadijah dilamar oleh Rasulullah, iaitu bernikah dengan Rasulullah, maka dia juga baik dengan Rasulullah walaupun ketika itu belum Islam lagi. Dan dia adalah orang yang sangat menyesal mengikut daripada beberapa riwayat. Hakim bin Hizam, dia masuk Islam sangat lambat, walaupun dia rapat dengan Rasulullah, dia rapat dengan Sayyidatina Khadijah, tapi seruan mereka tu tak disahut. Ini yang kita nak ambil iktibar daripada sini. Orang yang dekat dengan kebaikan tapi tidak mengambil manfaat daripada kebaikan, akhirnya akan tertinggal jauh daripada kebaikan itu sendiri. Kalau Allah Ta'ala memperkenankan untuk dia kembali kepada kebaikan, ya Alhamdulillah. Tapi terkadang kali Allah Ta'ala menjauhkan sejauh-jauhnya dia daripada kebaikan. Sebab itu apabila ada kebaikan di hadapan mata kita, jangan tolak. Sekalipun ketika itu kita belum lagi suka kepada kebaikan tersebut, umpamanya
kita terima kerana itu adalah merupakan satu kebaikan. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala akan memberikan hati kita lebih dekat dengan kebaikan dan kita suka. Apa yang terjadi di kalangan kita hari ini, kita apabila didatangkan kebaikan oleh orang, kita melakukan satu kesalahan, orang datang memberi nasihat kepada kita, walaupun bentuk nasihat itu terkadang-kala melukakan hati dengan agak sedikit kasar, dengan agak tidak berdiplomasi, tapi kita tolak orang yang seperti macam ini, walaupun apa yang dikatakan itu adalah merupakan satu kebaikan, yang akhirnya kita tak recognize kebaikannya melalui daripada caranya. Walhal cara itu hanya terpulang kepada individu masing-masing, walhal objektifnya adalah kebaikan. Ini di antara kita tidak mengenal yang mana satu kebaikan dan macam mana untuk mengantarkan kebaikan itu. Jadi dia mengambil keputusan oleh kerana caranya tidak baik, kebaikannya akan hilang. Ini tidak benar. Memang Rasulullah mengajarkan daripada cara yang buat baik untuk menghantarkan kebaikan itu yang paling utama. Tetapi tidak semua orang mampu melakukan sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Jadi Hakim bin Hizam ini tertinggal hampir 20 tahun baru dia masuk Islam, selepas orang berhijrah ke Madinah. Mengikut sebahagian daripada beberapa riwayat, yang akhirnya ketika dia mula memeluk agama Islam, ada yang mengatakan ketikanya Fatul Mekah, iaitu 8 tahun ke tahun 8 Hijriah, yang dia itu memeluk agama Islam kerana sudah tidak ada pilihan lain. Rasulullah mengatakan siapa yang tidak memeluk agama Islam akan keluar daripada kota Mekah, kerana kota Mekah akan hanya diisi, yang akan hanya ditinggal oleh orang-orang yang percaya kepada Allah dan Rasulnya. Selain daripadanya diminta keluar. Tak ada jalan lain untuk dia, kerana dia nak menetap di Mekah, maka dia Islam. Ini yang kita katakan dia terlambat sekalipun dia hidup di dalam lingkungan orang yang baik, iaitu dengan Sayyidatina Khadijah, dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walhal ketika Rasulullah belum jadi nabi pun dia baik dengan Rasulullah. Ada banyak cerita-cerita dia bersangkutan dengan akhlak dia ketika sebelum dia Islam dan ketika Rasulullah belum lagi dilantik jadi nabi. Tetapi oleh kerana masa sangat singkat, saya tidak menceritakan kisah Hakim bin Hizam ini. Tetapi dia adalah orang yang beli Zaid bin Harisah daripada pasar hamba, dan dia telah memberi hadiah kepada makciknya, iaitu Sayyidatina Khadijah, yang akhirnya Sayyidatina Khadijah memerdekakan Zaid ini dan diberikan kepada Nabi, dan Nabi angkat dia sebagai anak, dan Nabi yang mendidik dia, dan dia adalah orang yang beriman kepada Rasulullah, iaitu golongan yang awal, golongan yang pertama setelah daripada Sayyidatina Khadijah. Zaid yang tinggal bersama dengan Rasulullah, yang merupakan anak angkat beliau. Nanti kita tidak menceritakan mula-mulanya dia itu dibinkan pada Rasulullah. Kemudian tu apabila ayat diturunkan kepada Rasulullah, iaitu anak angkat tidak boleh dibinkan kepada bapa angkat, baru nanti Rasulullah tukar balik, iaitu Zaid bin Harisah, nama bapaknya yang sebenar. Dan pernah berlaku, iaitu bapa kepada Zaid yang namanya Harisah ini masih mencari anaknya ke mana-mana dia pergi, kerana ingin sekali untuk menemukan anaknya yang telah diambil oleh gerombolan dan telah dijual di pasar hamba. Yang akhirnya dia mengetahui Zaid telah ada di tangan Rasulullah, maka dia datang bertemu dengan Rasulullah untuk ambil Zaid kembali. Apa yang Rasulullah katakan? Aku tidak memerlukan wang, aku tidak memerlukan harta benda untuk kamu ambil Zaid. Kalau Zaid ingin ikut kamu, silakanlah ambil, tanpa tebusan apa-apa, tanpa harga sedikit pun, kata Rasulullah. Maka dipanggil Zaid. Zaid melihat ayahnya dan dia kata, wahai ayah, aku berada di dalam tangan seorang yang sangat mulia, yang telah berjaya mendidik jiwaku, yang telah banyak berjasa memberikan banyak pengetahuanku. Seandainya aku tetap di sini, ayah tidak rugi apa-apa. Dan seandainya aku ikut ayah, maka aku telah menghilangkan satu kebaikan daripada diriku. Maka ayah hanya mengerti apa yang telah disampaikan oleh Zaid ini. Maka dia kata, kalau kamu senang menganggap orang yang paling mulia ini adalah merupakan orang-orang yang paling baik,
maka silakanlah. Yang aku nak pastikan bahawasanya engkau di tangan orang yang baik, dan aku telah melihat kebaikan Rasulullah. Maka dia tetap ikut pada Rasulullah. Dan orang yang selanjutnya yang menerima ajakan daripada Rasulullah tidak lain adalah sepupunya sendiri, iaitu Saidina Ali. Saidina Ali lahir 10 tahun selepas daripada kelahiran Rasulullah. Maaf, 10 tahun sebelum berhijrah, 10 tahun sebelum dapat kerasulan. Jadi ketika usianya Rasulullah 30 tahun, Saidina Ali lahir. Saidina Ali lahir dan dia telah dijaga oleh Rasulullah, kerana ketika itu bapaknya Abu Talib adalah orang miskin yang punya banyak anak, yang punya ramai anak. Ketika itu Ja'far sudah ada, Saidina Ali pula lahir. Kemudian tu Rasulullah berkata dengan pakciknya Abbas, dia kata, wahai Abbas, kamu ambillah salah seorang daripada anak Abu Talib dan aku ambil seorang. Sekurang-kurangnya apabila kita dapat memelihara anak-anak Abu Talib, dia dapat meringankan beban dia untuk memelihara anak-anaknya. Jadi Rasulullah ambil Saidina Ali. Kemudian tu Abbas ambil Ja'far. Ja'far itu abangnya kepada Saidina Ali, anak Abu Talib juga, supaya dapat meringankan pendidikan ataupun perbelanjaan yang nak diberikan Abu Talib kepadanya. Ketika ini belum lagi Rasulullah jadi Rasul. Keistimewaan Saidina Ali yang pernah diceritakan baik oleh orang-orang Syiah ataupun orang-orang Sunni. Ada di sebahagian hadis-hadis orang-orang Sunni juga mengatakan keistimewaan Saidina Ali yang menjadi sepupu Rasulullah, sekaligus juga dia menjadi menantu Rasulullah, dan daripadanya keturunan Ahlul Bait sekarang ini bermula, iaitu daripada anaknya Saidina Hasan dan Husin, kerana Saidina Ali adalah suami kepada Sayyidatina Fatimah, anak Rasulullah. Keistimewaannya kerana beliau ini lahir di dalam Kaabah. Ketika itu ibunya Fatimah binti Asad sudah mengandung tua, bertawaf di Kaabah sambil berdoa, mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan keringanan untuk dia ketikanya melahirkan. Tiba-tiba dinding Kaabah terbelah. Fatimah binti Asad merasakan dirinya terdorong untuk masuk di dalam Kaabah, dan ini dilihat oleh Abbas sendiri. Saidina Abbas dapat melihatnya, dan ketika itu Rasulullah belum lagi hadir, tidak ada di dalam kejadian itu. Jadi apabila sudah masuk, dinding Kaabah yang terbelah tadi tertutup semula. Orang semua pada panik. Saidina Abbas langsung jumpa dengan Abi Talib, minta kunci Kaabah. Ketika itu Kaabah sudah ada pintu. Yang Kaabah tidak ada pintu ketika zamannya Nabi Ibrahim AS. Dan ketikanya zaman Nabi Ibrahim AS, Kaabah ada dua pintu, satu pintu masuk dan satu pintu keluar. Dan kalau orang yang nak berdoa di dalam Kaabah boleh masuk dari pintu yang satu, iaitu pintu yang sekarang ini ada, kemudian tu keluar daripada pintu yang bertentangan penjurunya. Di situ dulu ada pintu, tapi sekarang sudah dibuat hanya satu pintu saja, iaitu pintu masuknya yang sekarang kita kenal, yang ada di Multazam itu, iaitu dekat dengan Hajar Aswad. Jadi apabila sudah masuk di dalam sana, Saidina Abbas lari bertemu dengan Abi Talib, minta kunci yang untuk dibuka pintu Kaabah itu. Dibuka-buka, tidak boleh buka sampai 3 hari berlalu. Ini di dalam sebahagian pandangan Syiah. Di dalam pandangan Sunni tidak diceritakan seperti ini, ada sedikit berbeza. Kemudian apabila sudah 3 hari berlalu, orang-orang ini menanti di luar saja. Sekali lagi dinding Kaabah itu terbelah. Keluar Sayyidatina Fatimah menggendong anaknya, itulah Saidina Ali, yang tidak membuka matanya memandang apa-apa yang ada di dalam Kaabah, kerana kita tahu ketika itu apa yang ada di dalam Kaabah dan di sekitaran Kaabah hanya berhala-berhala semata-mata. Kemudian Rasulullah datang. Rasulullah tengok, dia gembira dengan kelahiran daripada Fatimah binti Asad, seorang bayi yang sangat comel, diambil daripada tangan Fatimah. Saidina Ali kecil ini yang masih di dalam gendongan Nabi buka mata.
buka mata lihat, yang pertama yang dia lihat itu adalah wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada sebahagian riwayat mengatakan bahawasanya ketika dia melihat wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, dia seolah-olah berkata, dan dia termasuk salah seorang daripada bayi yang berkata. Kita sudah sampaikan cerita tentang 10 bayi yang berkata-kata ketika waktu dalam buaian, dan Sayyidina Ali termasuk di dalam riwayat ini. Dia berkata-kata kepada Rasulullah, apa yang dikatakan, Assalamu alayka ya Rasulullah. Dan ketika itu Rasulullah belum lagi dilantik jadi Rasul. Ketika itu Rasulullah hanya berusia 30 tahun. Belum lagi terjadinya pembongkaran ataupun pembetulan Kaabah pada usia Nabi 35 tahun. Sebab itu oleh kerana kemuliaannya ini, Sayyidina Ali telah digelar sebagai karramallahu wajhah. Allah Ta'ala memuliakan wajahnya kerana wajahnya itu tidak pernah memandang berhala. Dan yang pertama wajah yang dipandang ketika buka mata sebagai seorang bayi, dia telah memandang wajah yang mulia, iaitu wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah Sayyidina Abu Bakar untuk dapat masuk Islam, bagaimana kisahnya? InsyaAllah kita akan sambung di minggu hadapan, kerana sudah time untuk kita berhentikan kita punya kuliah, memberi ruang kepada jemaah-jemaah untuk sambung bekerja insyaAllah. Bijai Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulillah ilahul Fatihah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunajjina biha min jamil ahwali wal afat, wa taqdi lana biha min jamil hajat, wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at, wa tarfa'na biha indaka 'ala darajat, wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jamil khairat fil hayati wa ba'dal mamat, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.